Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan sesi perkongsian kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang sudi bersama saya pada pagi ini bagi bersama-sama mendengar perkongsian berkaitan program siri transformasi eksekutif Perdana STEP bilangan 11 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Profesor Madya TS Dr. Aisyah binti Abu Bakar dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam berkenaan jom cuti sabatika. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Aisyah untuk membuat perkongsian tersebut. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Puan Nur Farihan binti Syaifuddin. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. Saya just nak tanya, boleh dengar saya dengan jelas ke? Dan boleh nampak slide. Can anybody just say something? Boleh? Nampak dah dengar Okay. Terutamanya saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua partisipan yang dapat hadir dan sudi untuk mendengar sesi perkongsian yang telah pun dianjurkan oleh bahagian pembangunan sumber manusia. Dan juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih juga kepada terutamanya pegawai yang terlibat dalam keseluruhan proses cuti sabbatical yang telah pun saya jalankan pada bulan Mac tahun ini sehinggalah awal bulan Ogos pada tahun ini selama 5 bulan di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Dan pegawai yang saya selalu terlibat dan banyak kali kacau lah dalam bahasa Melayu cakap ialah Puan Nur Anita dan juga Puan Juliana. Dan hari ini sebenarnya kita akan berkongsi sedikit tentang apa itu cuti sabbatical dan juga kita nak lihat kepada macam mana nak mohon cuti sabbatical ni. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya dah ada pun garis panduan yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Pendaftar tentang permohonan cuti sabbatical ni, tetapi sesi perkongsian pada hari ini lebih kepada tips berkaitan dengan proses cuti sabbatical itu sendiri. So bila kita kata tentang proses, kita nak bercerita sedikit tentang apa yang perlu kita buat sebelum, semasa dan juga selepas cuti sabbatical. Dan juga saya rasa tak lengkap kalau kita buat perkongsian ni kalau kita tak dapat sedikit gambarannya tentang apakah hasil yang perlu kita capai daripada cuti sabbatical. Dan di akhir sekali sebelum kita tamat sesi, saya harap saya akan dapat berkongsi sedikit lesson learned daripada apa yang telah saya jalani di Australia. Dan background di belakang ini kalau semua orang dapat lihat, inilah tempat di mana saya jalankan cuti sabbatical saya dan saya ada letak di belakang sini QUT. QUT itu adalah Queensland University of Technology di mana saya telah memohon untuk menjalankan cuti sabbatical saya di situ dan saya punya bilik penginapan saya adalah di belakang bangunan QUT itu, is about 10 minutes walk daripada kampus kepada tempat saya menginap. Dan obviously every day bila saya bangun daripada tidur, sepanjang saya menjalankan cuti sabbatical, inilah view yang saya lihat sepanjang 5 bulan semasa saya bercuti sabbatical. Untuk perkara pertama, saya rasa yang mungkin ramai tidak begitu maklum tentang cuti sabbatical sebab bila saya apply cuti sabbatical di Universiti Malaysia Pahang, sebenarnya saya pun agak terkejut kerana ramai yang tak begitu aware tentang apa itu cuti sabbatical. Cuti sabbatical yang saya ambil selama 5 bulan di Queensland itu bukanlah cuti sabbatical
saya yang pertama, tetapi saya telah mengambil cuti sabatikal beberapa kali di institusi sebelum ini. Tetapi kalau di UMP ini adalah cuti sabatikal pertama dan terakhir saya di UMP. Jadi bila saya mendapat kelulusan untuk pergi cuti sabatikal, ramai yang tanya cuti sabatikal tu apa? Cuti sabatikal tu apa? Dan in fact masa saya berurusan dengan Puan Nuranita, yang mana pegawai yang bertugas berkaitan dengan pembangunan profesionalism para pensyarah dan juga kaki tangan di Universiti Malaysia Pahang, Al Sultan Abdullah, panjang sikit kali ini. Puan Wanita nyatakan pada saya, dia kata, oh dah lama dah staff tak pergi cuti sabatikal sebenarnya. So saya agak terkejut di situ. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat apa dan kenapa cuti sabatikal ni, sebenarnya banyak YouTube di luar sana yang sebenarnya explain apa itu cuti sabatikal. Tetapi in short, boleh saya katakan bahawa cuti sabatikal ni is a break from work. Masa saya di QUT, saya diletakkan di satu bilik yang mana saya kongsi dengan 4 orang lagi profesor daripada pelbagai negara, dan mereka juga sebenarnya sedang menjalankan cuti sabatikal mereka, dan kebanyakannya bila kita tanya why are you taking your sabbatical leave, semuanya akan cakap oh I need a break. Ada yang kata I need a break from my administrative work, ada yang kata I need a break from all the hustle and bustle of university life. Sebenarnya memang itulah tujuan ataupun kenapa cuti sabatikal ini diperuntukkan oleh majikan sebenarnya ataupun organisasi kepada staf-staf mereka. Tidak semua organisasi ataupun tidak semua employer sebenarnya mengambil pendekatan memberi cuti sabatikal. Tetapi kalau kita lihat di universiti, terutamanya universiti awam, peruntukan cuti sabatikal ini yang juga telah pun recognized oleh pihak JPA telah pun diperuntukkan untuk staff mengambil cuti sabatikal. Yes, it is a break from work, tetapi bila kita kata break from work ni, dia a break from routine work. Routine work seorang pensyarah, contohnya macam saya. Hari-hari mengajar, walaupun tak hari-hari lah kita ada kelas. All I'm saying is that kita punya tugas hakiki kita mengajar, buat research. Lepas tu kita ada collaboration dengan industri. Kita ada all kinds of things yang kita kena buat. So kalau kita terlalu lama berada dalam rutin harian sebegini, apa yang ditakuti lah kalau kita masa mula-mula kita masuk kerja, mungkin kita masih macam dalam ilustrasi ni lah, kita masih kuat, kita masih lagi boleh burn ourselves, kita sangat efficient dan sebagainya. Tapi after a while, after 1 or 2 years, masuk tahun ketiga, kita dah mula rasa penat. Dan masuk tahun keempat, tahun kelima, kita dah mula akan ada rasa burn out. Dan kita akan mula rasa macam tak selesa, ada perkara yang tak kena, tak puas hati dan sebagainya. So cuti sabatikal ni will allow us to take a break. Sama ada kita nak buat dalam ataupun luar negara, untuk kita keluar daripada rasa rutin itu. Dan perkara ini sebenarnya sangat penting dalam konsep pembangunan profesional. Kerana kalau setiap staff tu diberi satu tugasan yang day in day out yang agak rutin, tetapi bila mereka tidak diberi satu peluang untuk melakukan sesuatu yang lain, kita takut sindrom burnout ini akan menjadi lebih susah lah untuk ditangani oleh pihak HR. So kebiasaannya pihak Jabatan Pendaftar ni, mereka akan support staff melalui peruntukan cuti sabatikal. Dan kalau kita lihat kat sini definisi cuti sabatikal ni, it is actually a paid leave. Itu yang untungnya cuti sabatikal ni, dia bukan macam kita ambil cuti, katalah kita ambil cuti tanpa gaji dan sebagainya. Sepanjang cuti sabatikal itu sebenarnya gaji kita berjalan, dan kalau kita lihat juga cuti sabatikalnya adalah special. Kita boleh cuti 5 bulan ataupun maksimum sebenarnya 9 bulan. Tetapi
bukan saja gaji kita berjalan tetapi kita masih lagi being employed by kita punya employer. So kalau kita dengar UMPSA, maknanya kita masih lagi staff UMPSA, kita masih lagi dapat gaji, kecuali adalah beberapa potongan allowance, contohnya allowance critical kita dipotong pada ketika kita cuti sabbatical. Saya rasa itu saja kot yang dipotong allowance critical, dan yang lain semua berjalan seperti biasa. Dari aspek what is expected daripada cuti sabbatical, masa awal-awal kerjaya saya sebagai seorang pensyarah lah, saya pun tak tahu tentang cuti sabbatical ni. Tetapi semasa saya di institusi yang lama, apa yang berlaku ialah setiap 3 tahun automatik saya akan dapat surat mengatakan bahawa saya telah saya layak dan dah sampai tempoh untuk saya mengambil cuti sabbatical. Saya pun masa tu puzzle lah cuti sabbatical ni apa, nak buat apa dan sebagainya. Dan selepas itu bila saya tanya colleague semua, barulah saya tahu cuti sabbatical ni kalau dulu-dulu zaman tak ada komputer, zaman buku pun susah, sebenarnya kebanyakan pensyarah mengambil cuti sabbatical ni untuk satu, mereka buat nota, mereka buat refleksi tentang apa yang mereka ajar, therefore macam mana nak improve dan sebagainya. Dari segi research pun mereka buat perkara yang samalah, prepare for research and so on and so on. Tetapi kita lihat bila dunia akademik evolve, di mana kita sekarang ni dah ada komputer, kita ada internet, semua maklumat di hujung jari, ada pula AI dan sebagainya. Cuti sabbatical ni tak lagi pihak universiti membenarkan kita untuk just bercuti dan nak buat nota contohnya, walaupun kita tahu dalam kesibukan harian tugasan sebagai seorang ahli akademik tu, kadang-kadang memang kita sebenarnya perlu update kita punya nota dan juga kita perlu pastikan bahawa bahan pengajaran kita tu relevant dan kontekstual. Tetapi kalau kita lihat kepada panduan yang ditetapkan oleh pihak universiti sekarang ini dan spesifik kepada UMPSA, hanya ada 4 kita panggil ada 4 track ataupun 4 channel sahaja kita dibenarkan untuk buat cuti sabbatical, iaitu untuk buat sama ada nak continue kita punya penyelidikan dekat sana, kita dibenarkan untuk menulis buku at a final stage, kita dibenarkan untuk mengajar dan juga kita dibenarkan untuk buat kerja commercialization. Those are the 4 track yang kalau kita lihat daripada garis panduan cuti sabbatical UMPSA yang terkini. Walau bagaimanapun kalau kita bincang tentang cuti sabbatical ni dengan institusi lain di luar negara, some of them sebenarnya memang mengambil cuti sabbatical ni untuk travel, untuk finish up their writing yang mana mereka tak dapat buat waktu tugasan hakiki harian, ada yang buat volunteering work and other activities. Tetapi apa yang saya dah pun dapat clarification daripada Puan Nuranita, untuk kita buat perkara-perkara di luar daripada 4 yang saya mention tadi tu, sebenarnya ada pula permohonan lain yang boleh kita ajukan kepada pihak Jabatan Pendaftar. So kalau kita lihat di sini adalah garis panduan daripada pihak Jabatan Pendaftar, Jabatan Sumber Manusia, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar UMPSA. Garis panduan ni kita boleh download daripada e-com. Kalau kita masuk dalam e-com tu, kita pergi kepada cuti sabbatical, kita boleh dapat garis panduan ni. It's a very sweet and simple. Dan kalau kita lihat sedikit tentang kelayakan, saya rasa saya tak layak untuk membincangkan tentang kelayakan dan juga apa-apa dalam garis panduan ni. Bukan saya yang pembuat dasar. But nevertheless, kalau kita lihat cuti sabbatical ni hanya dibenarkan bagi staf akademik lantikan tetap. Jadi yang kontrak tu saya mohon maaf, but at the end of the day, insyaAllah kalau mendapat lantikan tetap, you can actually apply for sabbatical leave. Yang keduanya perlu disahkan dalam perkhidmatan. Yang ketiganya, kalau nak pergi cuti sabbatical, tak boleh menjangkau had umur 54 ataupun 56 tahun. Bagi staf UMPSA yang ramai, sweet-sweet dan muda-muda lagi, saya rasa ini tidak menjadi isu, tetapi ia menjadi isu bagi saya. Sebab tu saya kata cuti sabbatical saya adalah cuti sabbatical saya yang terakhir dalam perkhidmatan saya sebagai ahli akademik.
So dah boleh guess lah ya umur saya berapa. Dan kalau kita lihat dekat situ, bagi staf yang telah pun disahkan dalam perkhidmatan, lantikan tetap dan telah pun berkhidmat selama 3 tahun, maka staf boleh mengambil cuti sabatikal selama 5 bulan ya. Tetapi kalau rasa-rasa nak pergi yang panjang, maka simpanlah perkhidmatan tu sehingga mencapai 5 tahun. Contohnya lepas disahkan, okey. Dan selepas 5 tahun, ambil yang 9 bulan. So basically itu adalah peruntukan yang sama saja di mana-mana universiti. Every 3 years you are entitled for 5 months sabbatical leave, and every 5 years you are entitled for 9 months sabbatical leave. And pastikan bagi yang agak-agak nak menjangkau usia 54 dan 56, pastikan you take, if you want to take your sabbatical leave, take it before at that stipulated age. Dan selepas itu, kalau kita lihat ada special clause sebab garis panduan ini telah disemak pada 2022. Masa saya apply sebenarnya garis panduan ini tak keluar lagi. Kalau kita lihat ada tambahan kepada kategori pengkomersialan. Untuk kategori ni, kalau dilihat kat sini, dia kata tempoh kelayakan sabatikal adalah 9 bulan lah. Dan had umur yang dibenarkan adalah tidak melebihi 54 tahun. So ini adalah kelayakan dan syarat cuti sabatikal, dan pastikan kalau nak pergi cuti sabatikal tu mestilah boleh mendapat perakuan ataupun sokongan daripada ketua jabatan, dan juga staf tu perlulah bebas daripada tindakan tata tertib. So basically that is what it says in the garis panduan. Dari segi macam mana nak mohon, sebenarnya macam saya, apa yang berlaku ialah saya sebenarnya tak ada terfikir dan tak plan pun cuti sabatikal saya, dan saya tak tahu pun syarat-syarat tu. Tetapi selepas saya sebenarnya selepas saya meninggalkan PSPE ataupun CREL dan saya tidak memegang jawatan, saya ada masa lah untuk lihat-lihat apa yang dalam e-com. Saya buat orientasi diri saya sendiri dan saya terpandang ada satu tab sabbatical leave application, dan bila saya masuk dalam tab itu, barulah saya dapat garis panduan dan saya realise bahawa kalau saya tak apply, memang saya tak boleh apply dah lepas ini sebab saya telah melebihi had umur yang ditetapkan. Jadi kalau kita nak memohon, apa yang kita perlu lihat ialah pergi kepada e-com, pilih tab sabbatical leave application, dan selepas itu just follow through step by step dan isilah permohonan sebagaimana kita isi permohonan dan juga proposal bagi perkara-perkara yang lain dalam e-com. Jadi sebelum memohon sebenarnya, sebelum pergi kepada permohonan dalam e-com tu, ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan, dan dalam perkongsian ni feel free to stop me at any time if you have any question. Dan saya rasa pegawai daripada Jabatan Pendaftar, Puan Nuranita juga ada bersama kita kalau misalnya nak tanya apa-apa soalan. Tetapi selepas ini apa yang saya kongsikan adalah tips-tipsnya ataupun perkara-perkara yang tidak terdapat dalam garis panduan. Kenapa kita nak share tips ni, dan saya rasa kenapa pihak HR juga menyediakan platform ini, platform sesi perkongsian ini, sebab sekiranya kita tidak begitu careful dalam kita punya perancangan cuti sabatikal ni, kita contohnya memang kita nak take a break, kita nak go somewhere yang kita minat contohnya, ataupun kita nak pergi balik kampung. Bila kata balik kampung ni, balik ke universiti di mana kita mendapat kita punya PhD, ataupun kita nak pergi ke negara yang sebelum ni kita belum pernah pergi lagi. Jadi tips yang saya nak kongsi ni adalah bagi tujuan memastikan bahawa kita tidak terperangkap dalam implikasi keuangan yang kita tidak bersedia, dan juga perkara-perkara yang mungkin kita terlepas pandang lah. So satunya yang saya nak kongsi kat sini, sebelum
memohon dalam sistem e-com tadi tu, first of all, kita perlu ada idea lah kita nak pergi cuti sabbatical ni untuk, maaf ni ada typo dekat situ, untuk sama ada kita, sebab UMPSA hanya benarkan 4 kategori sahaja tadi, penyelidikan, penulisan buku, pengajaran dan juga pengkomersialan ini. Jadi kita dah perlu ada idea lah kita nak ambil kategori yang mana. Dan bagi kes saya, disebabkan masa saya memegang jawatan pentadbiran ni, saya tak cukup masa dan tak berkesempatan nak jalankan penyelidikan saya secara penuh. Oleh itu saya dah ambil keputusan untuk buat sabbatical saya untuk completekan saya punya research. Jadi saya ambil kategori penyelidikan ya. Tetapi bagi yang penulisan buku kalau kita lihat dalam garis panduan UMPSA tadi tu, penulisan buku bukanlah cuti yang kita boleh guna untuk baru nak menulis buku, tetapi dia perlu pada stage di mana buku tu dah almost kita dah nak publish ataupun dah finalize. Untuk pengajaran kita boleh lihat juga apa dia punya panduan. Untuk pengkomersialan ini adalah something yang baru dan ada sebenarnya explanation tentang apa yang dibenarkan ataupun diharapkan oleh pihak universiti lah. Jadi bila kita nak mohon tu sebelum masuk e-com, kita perlu pilih satu. Dan bila kita dah pilih satu tu, obviously kita kena cari supervisor, sama ada you want to call it supervisor ataupun collaborator ataupun host. Bila kita cari supervisor ni, macam for example in my case, disebabkan oleh saya nak completekan saya punya research dan research saya bukan dalam civil engineering. Walaupun saya berada di Faculty of Civil Engineering Technology, my research is actually on engineering education. It is actually a sub-discipline of engineering. Engineering education kalau di Australia is a sub-discipline. Jadi, tapi dalam masa yang sama, saya disebabkan oleh my intention is to conduct my sabbatical di luar negara. Dan pada ketika itu saya pun
Hutan internet, utility, makan, minum dan leisure ni. Kenapa nak bincang benda ni dalam sesi perkongsian hari ni? Kerana masa saya apply ke Australia, sebelum saya buat sabbatical saya di Australia, saya sebelum ni buat sabbatical saya di Manchester. Jadi seingat saya, sepanjang saya berada di Manchester untuk 9 bulan ni, sabbatical saya sebelum saya berhijrah ke UMP, saya tak ada isu, saya tak ada masalah langsung tentang keuangan. Contohnya apa yang diberi oleh pihak universiti, allowance bujang itu, campur sikit-sikit saya punya gaji dan sebagainya, memang sangat cukup untuk diri saya, anak-anak, untuk sewa, untuk makan, minum dan juga leisure. Tetapi rupanya sebelum saya pergi ke Australia, bila dekat final stage, bila dah dapat semua kelulusan dah okey, visa pun dah dapat semua-semua, baru saya realise how expensive it is to be in Australia. Waktu tu baru saya tahu bahawa sebenarnya allowance single yang diperuntukkan tu sebenarnya memang tak cukup pun untuk membayar. Kalau kita tengok kat sini ini gambar internet ni bukan, tapi exactly samalah bilik yang saya sewa ni. It's a very very tiny studio apartment. Yang kalau kita lihat dia punya rate kat situ adalah 365 AUD per week. Dan sebulan sebenarnya adalah 1460 per month. Dan kita diberi, kalau siapa yang pergi ke Australia, kita akan dapat sebanyak AUD dalam 1200, lebih kurang gitulah. So kalau kita lihat kat situ, allowance yang kita dapat waktu kita cuti sabbatical tu, tak dapat pun nak menampung sebenarnya accommodation dalam kes seperti inilah. Sebenarnya kita ada beberapa pilihan untuk kita duduk jauh daripada faculty. Itu semua adalah option kita sendiri dan kita perlu buat homework dekat situ. Kenapa saya tak pilih duduk jauh daripada universiti? Sebab di Australia dia ada housing crisis. Memang rent semua memang terkenal mahalnya. Yang kedua ialah dia punya pengangkutan bila kita nak travel daripada tempat yang kita tinggal ke universiti tu memang sangat mahal. Dia tak macam Malaysia, kita punya bus rapid masih lagi boleh RM1 dan sebagainya so on. Kalau di Australia minimum pun $3 and saya rasa dalam $3 to $4 lah. Itu kalau kita just cross zone 1, itu belum lagi kita cross zone 2, zone 3 dan sebagainya. Itu just one trip. So if you in a day if you do several trips, so you can imagine berapa you kena bayar dan berapa jumlah sebulan lah. Dan not to mention internet is also very costly. Utility, air dan juga electricity tak macam dekat Malaysia, everything is subsidized, so it is cheap. So di sana this is also very expensive. Semasa saya di UK, saya ingat yang sakit untuk saya bayar ialah internet, which is £200+ kalau tak silap saya. Dan utility, air sebenarnya dan juga gas. Kalau di UK dulu, these are the two main expensive one. Dan kalau di Australia juga sebenarnya begitu. In terms of makan, minum dan juga leisure, this is something that we can adjust. Saya rasa yang ini kita tak perlu nak risau sangat. Dan most of the time, kalau kita di luar negara, kita tak makan luar pun kita masak sendirilah sebab it's quite challenging to get a halal food ataupun yang boleh kita makan kat situ. Kita juga bila kita pilih, sebelum memohon, kita nak pilih tempat yang kita boleh tolerate lah cuaca. Kenapa saya cakap tentang cuaca dekat sini? Apa relevannya Dr. Aisyah nak cakap pasal cuaca? Masa saya mula-mula turun airport di Brisbane, saya terkejut dia punya temperature dia begitu tinggi. Selalunya kalau saya pergi luar negara, turun-turun je saya kena pakai thermal dan kena pakai jaket lah sebab selalunya sejuk. Tetapi waktu saya turun di Brisbane, sebenarnya walaupun pada ketika itu dah late summer, dah nak masuk winter,
dah nak masuk autumn. The temperature is scorching hot. Lepas tu bukan saja panas, dia punya matahari dia saya rasa terlalu intense yang sampai saya rasa sebab tu kebanyakan mereka memang pakai sunglass lah. Jadi saya rasa cuaca ni memainkan peranan yang penting sebab we really need to take care. Dan kalau kita lihat satu lagi, budaya dan juga bahasa juga menjadi faktor di mana kita nak pilih. Kalau macam siapa yang biasa dengan UK style cara bercakap bahasa Inggeris di United Kingdom ataupun di negara yang kita pernah belajar dulu, bila saya memohon ke Australia, sebenarnya saya dah aware yang Australian English is slightly different dan cara mereka bercakap is also slightly different. Saya tahu saya akan face this problem tapi saya gagahkan dirilah untuk pergi juga ke sana because for Australian contohnya they are very direct. Dia tak macam excuse me this and that. Dia tak go around the bend. Tetapi they are very direct in their question. Contohnya kalau macam kita tanya, kita nak cari rumah, the first thing yang Australian akan tanya ialah what's your budget. So kalau kita kata kita ada banyak ni saja duit, we have to declare that we have this amount of money. Mereka tak tanya what kind of this, what kind of that, then only they go around and ask can you afford? Dia tak gitu. Dia terus saja, if you want to find a house, what's your budget? So if you have to be very direct as well lah. Lepas tu kalau kita lihat, obviously waktu cuti sabbatical kita juga nak pergi do some leisure, nak pergi visit tempat-tempat menarik. Kita juga nak tengok apakah kemudahan yang ada. Jadi kalau misalnya kita tak consider perkara-perkara ni sebelum kita memohon, bagi kes saya hari tu almost saya perlu mengeluarkan saya punya saving dalam 30 ataupun 15 ke 30 ribu lah semata-mata untuk membuat saya punya sabbatical yang terakhir. Dan juga saya ada highlight dekat sini, sebelum cuti sabbatical mungkin ramai yang tak perasan dan kita tahu this is almost December as well. Dan saya rasa email berkaitan dengan GCR kita dah dapat pun. Bila kita nak pergi cuti sabbatical, kita perlu habiskan semua cuti rehat yang kita ada sebelum kita menjalankan kita punya cuti sabbatical. Jadi kalau rasa-rasa kita nak buat cuti sabbatical tahun 2024 dan baki cuti rehat kita ada banyak lagi. Jadi apa kita buat ialah kita perlu rancang untuk convert sebahagian besar cuti rehat kita tu kepada GCR dan hanya tinggalkan sikit sahaja untuk tahun 2024 dan kita perlu pastikan kita ambil cuti sabbatical kita, cuti rehat kita tu sebelum kita berlepas untuk menjalankan cuti sabbatical. Dan satu lagi perkara saya rasa sebelum kita nak mohon yang kita kena bersedia ialah kita kena sanggup lah untuk menerima kontrak dan juga KPI yang ditetapkan untuk cuti sabbatical. Bila saya kata kontrak ni, kontrak ni sebenarnya bila kita mohon cuti sabbatical dan bila cuti sabbatical kita telah diluluskan oleh pihak universiti, kita perlu sign kontrak. Untuk cuti sabbatical yang 5 bulan, kontrak kita dengan universiti adalah selama setahun. Tetapi kalau kita pergi cuti sabbatical untuk tempoh 9 bulan, kontrak kita dengan universiti adalah 2 tahun. Betul Puan Nuranita? Jadi contohnya macam saya balik daripada cuti sabbatical saya adalah pada awal Ogos tahun ini. Maknanya kontrak saya setahun dengan pihak UMPSA adalah daripada saya melapor diri ke UMPSA semula pada awal Ogos hari itu sehinggalah Ogos tahun depan sebab saya pergi hanya 5 bulan sahaja. Itu dari aspek kontrak. Dari aspek KPI, KPI pula macam mana Kalau kita ambil cuti sabbatical menggunakan track research, jadi KPI kita tu satu datangnya yang saya perasan lah daripada offer letter yang diberikan oleh pihak universiti. Dalam offer letter tu dinyatakan apakah KPI yang perlu kita capai sepanjang cuti sabbatical tu dan apakah implikasi kalau kita tak capai KPI cuti sabbatical. So saya lihat
KPI yang ditetapkan untuk saya tu adalah gabungan daripada KPI research grant saya. Obviously lah KPI research grant ialah journal paper dan juga some other publication yang kita dah commit. Dan satu lagi adalah KPI yang kita sendiri, outcome yang kita sendiri letak dalam borang permohonan yang kita isi dalam e-com tadi tu. Nanti dekat dalam e-com tu masa kita memohon, kita perlu nyatakan apakah kita punya expectation ataupun output dan juga outcome daripada aktiviti cuti sabbatical yang kita mohon tu. Jadi kita akan senaraikanlah 1, 2, 3 dan saya lihat surat kelulusan daripada Jabatan Mendaftar menetapkan KPI di mana gabungan daripada permohonan aktiviti cuti sabbatical tu digabungkan sekali dengan saya punya KPI research grant yang ada dalam sistem PNI lah. Untuk track lain ataupun untuk kategori lain saya tak pasti, tetapi kalau untuk research yang saya notice itu adalah KPI yang diberi pada saya. Dan jadi bila kita dah mohon dalam sistem e-com dan bila kita dah dapat surat kelulusan daripada pihak HR, untuk dapat surat kelulusan daripada pihak HR ni sebenarnya permohonan tu perlu dibawa ke fakulti dulu. Dan fakulti barulah memanjangkan permohonan ni kepada pihak HR dan pihak HR lepas tu akan proses dan kita akan dapat surat mengatakan bahawa permohonan kita telah pun diluluskan. Lepas kita dapat surat permohonan, kelulusan permohonan daripada HR ni, barulah kita tulis email semula kepada supervisor ataupun host universiti tadi untuk mendapatkan official offer letter. Sebab mula-mula kita email tadi kita dapatkan contohnya persetujuan awal saja, tetapi kali ini selepas dah confirm universiti luluskan permohonan kita, barulah kita dapatkan official letter daripada universiti. Kenapa penting untuk kita dapatkan official letter daripada universiti? Contohnya ini adalah official letter. You can see this is totally different daripada email tadi tu. Sebab dalam official letter ni barulah dinyatakan sebab universiti di sana perlu key in certain things supaya sekarang ni kita tahu everything is digital. So bila kita apply visa, visa pun kita perlu apply secara online. So bila kita nak apply visa tu they need the number. Kalau kita tengok kat sini dia ada ID number. So ID number ni lah yang kita perlu masukkan dalam immigration system di mana kita nak apply visa. Dan juga kita perlu bila kita dapat, kalau siapa yang ke Australia, bila kita dapat offer letter ni kita akan diberitahulah visa yang jenis apa yang perlu kita apply. Contohnya macam kes saya perlu apply visa 408. 408 ni is for temporary research activity. Dan kalau kita lihat dekat situ barulah kita mohon visa. Kalau kita masuk dalam e-com, kita mohon cuti sabbatical ni ada syarat dekat situ kita perlu memohon dalam 5 hingga 6 bulan daripada tarikh kita nak pergi cuti sabbatical. Saya sarankan supaya kita buat permohonan ni sangat-sangat awal. Contohnya 1 year or 1.5 year early. Kenapa? Sebab satunya proses yang diperlukan oleh pihak HR. Yang keduanya ialah nak mohon visa. Kalau kita tengok kat sini, kalau untuk visa sabbatical dia sangat berbeza dengan visa untuk kita pergi belajar. Visa belajar ni mungkin straightforward dan juga senang nak dapat. Tetapi bagi visa cuti sabbatical, dia menganggap kita sebagai bekerja dan menjadi staff kepada host university. Jadi sebab tu visa cuti sabbatical ni kalau dekat Australia, it can actually take up to 1 to 1.5 years. So we have to be very careful. Dan mungkin kalau misalnya kita plan untuk buat cuti sabbatical, katalah ni dah bulan 12 untuk kita buat Julai 2024. Mungkin tak possible kita nak buat Julai 2024 sebab proses visa ni can be very straightforward or can be very lengthy. Tetapi masa kita apply visa ni, obviously visa application ni is
quite costly. Jadi kalau tak certain, sebab tu saya kata tadi sebelum pemohon, please make sure you are very certain that is the country that you want to go, that is the place that you want to go, because cost untuk visa ni agak mahal. Kalau kita lihat kat sini, kita nak apply visa dalam 329 AUD tu tak termasuk lagi kita perlu buat medical check-up. Medical check-up you bayar lain, dan juga kita perlu buat biometrik, dan juga yang ni semua kita kena, you have to go to KL lah, sebab memang agentnya adalah di KL. Kalau macam visa Australia, there's no other agent dekat dalam Malaysia kecuali 2 center di KL dan juga satu lagi center di Sabah kalau tak silap saya. Dan visa ni bila kita apply, kita tak boleh claim kepada UMPSA. Visa ni cost dia adalah cost sendiri. So in total saya rasa saya perlu bayar untuk saya punya visa dalam lebih kurang 2,000 macam tu. Jadi kalau dah dapat visa dan dah apply visa, dah keluar duit sendiri 2,000, lepas tu baru realise yang kat sana mahal dan sebagainya, dan rasa macam tak jadi nak pergi, saya rasa memang tak berbaloi lah. So lepas kita dah dapat visa, visa kita akan dalam bentuk macam ni, tetapi kita tak perlulah bawa visa kertas ni, tapi kalau tak selesa boleh juga bawa. Kita akan dapat satu visa begini, dan daripada situ kita diberitahulah bila sebenarnya kita boleh masuk dan bila last kita kena keluar daripada negara itu, dan berapa lama kita boleh berada di negara itu. Dan yang paling penting ialah kita kena tengok adakah visa kita tu membenarkan kita untuk keluar masuk negara itu. Multiple entry. Tujuan keluar masuk ni bukanlah untuk, contohnya kita, katalah saya dekat Australia, lepas tu saya nak pergi New Zealand, lepas tu saya nak pergi entah mana-mana lagi. Sebab kalau ikut garis panduan daripada pihak HR, sebab tu kita buat sabbatical, kita tidak dibenarkan untuk pergi ke negara lain tanpa kelulusan dari pihak UMPSC. Saya rasa yang ini memang standard lah. Sebab kalau kita nak pergi ke luar negara pun, kita perlu isi lampiran A dan mendapat kelulusan daripada KPT pun. Jadi bila kita buat sabbatical, sebenarnya kita tidak dibenarkan untuk pergi ke negara lain, kecuali waktu permohonan kita mungkin awal-awal kita dah pun buat perancangan ini untuk pergi daripada satu universiti ke satu universiti yang melibatkan negara-negara yang berasingan. Mungkin perkara itu boleh saya tak tahulah, mungkin boleh dibincangkan ataupun mendapat kelulusan yang asing daripada pihak HR. Tetapi kalau mengikut garis panduan asal, kalau kita sepatutnya buat sabbatical di Australia, we have to be in Australia only. Tetapi kenapa penting nak multiple entries tadi? In case, katalah kita tak bawa keluarga dan ada ahli keluarga kita yang sakit ataupun ada keperluan untuk kita balik ke Malaysia. Jadi kita ada opportunity untuk emergency balik ke Malaysia dan masuk balik ke negara itu. Yang itu yang penting sebenarnya. Jadi bila kita apply visa, pastikan visa itu membenarkan kita untuk dapat status multiple entry. Kalau single entry, maknanya hari pertama kita masuk negara tu untuk sabbatical dan kita perlu keluar hari akhir kita habis kita pergi sabbatical. In between we cannot actually go in and out of the country. Dan bila kita dah selesai dapat visa, offer letter daripada UMPSA pun dah dapat, barulah kita akan tulis surat mohon kebenaran daripada dekan untuk menjalankan cuti sabbatical pada tarikh yang kali ni tarikh yang sebenar dan juga tempoh yang ditetapkan. Lepas tu kita akan standard lah isi lampiran A. Lepas tu kita pun tahu bahawa nak isi lampiran A ni pun makan 2-3 bulan baru dapat kelulusan. Dan selepas itu kita akan arrange kita punya tiket kapal terbang, kita akan mohon allowance pakaian panas kalau kita pergi negara yang ada 4 musim, dan juga kita akan mohon wang pendahuluan dan juga sara hidup. Dan juga kita, yang paling penting, kita akan isi dan lengkapkan perjanjian. Yang perjanjian ini, macam kes saya,
disebabkan oleh sabbatical saya adalah sabbatical yang terakhir ya. Jadi saya pun lagi beberapa tahun lagi nak bersara dan meninggalkan academic life. So boleh bayangkan lah adik-beradik saya yang lain semuanya sebenarnya adalah YB yang bersara semuanya. Jadi bila nak minta sign penjamin, termasuklah suami saya pun dah bersara. Jadi bila saya nak minta, nak cari 2 orang penjamin ni, saya ada difficulties sebab pesara tidak dibenarkan untuk menjadi penjamin. Jadi kita kena, saya rasa yang muda-muda di UMP tak ada isu ni. Saya just highlight benda ni. Jadi eventually penjamin saya adalah anak saya dan juga anak saudara saya. Dan adalah syarat-syarat siapakah yang boleh menjadi penjamin. Okay, selesai. So once everything ready, we are ready to depart. So masa sebelum kita berlepas tu, apa yang perlu kita buat agak-agak. So sebelum berlepas, obviously satu, kita kena semak semua hal-hal berkaitan immigration negara yang kita nak pergi. Dan kita sediakan semua dokumen akhir, termasuklah kita punya financial affidavit, kita punya surat pengesahan staff in case they want to see and check whether we are truly the staff. Sepatutnya kalau kita dah dapat visa, perkara-perkara ni semua kita dah submit. Tapi in case pada hari kita masuk ke negara itu, mereka nak juga tengok dokumen lain selain daripada visa yang dah granted tadi tu. So at least we have those document ready lah, be it digital ataupun kita print. Lepas tu saya rasa we are all aware kalau negara macam Australia, those yang terkenal dengan strict immigration rules dia, ada banyak perkara yang kita tak boleh buat. Kalau misalnya kita langgar, they can get very offended and they consider you as a person who what they call they call it like you tak hormat lah dia punya rules tu, ataupun dia punya rules impairment macam tu. So kalau dekat Australia, saya ada tunjuk gambar kat bawah sini apakah perkara-perkara yang you kena declare waktu you masuk Australia. Contohnya Australia very strict, dia punya biosecurity dia sangat-sangat strict. So you cannot bring in any fruits, you cannot bring in anything with berasaskan kayu. Contohnya macam saya nak bawa souvenir untuk supervisor saya. Jadi sebelum pergi lagi saya dah kena fikirlah nanti hari last tentulah saya nak bagi souvenir pada supervisor saya. Jadi saya beli plug UMP. Jadi bila saya beli plug UMP tu pula, plug tu dibuat daripada bahan kayu. Jadi daripada bahan kayu yang dia engrave gambar UMP punya skyline gitu. Jadi bila tiba di immigration, saya perlu declare kata saya ada bawa bahan yang daripada kayu. Any wood derived matter tak boleh dibawa masuk. Dan mereka check rempah tak boleh bawa masuk, food whatever dairy product semua tak boleh bawa masuk kalau you go to Australia. Saya rasa kalau pergi ke UK lebih kurang sama, tetapi my experience to the UK, they are a bit more relaxed in terms of what you can bring in and what you cannot bring in. However, saying relax ke tidak, kita perlu bersedia kalau kita breach dia punya declaration, katalah kita bawa rempah, especially kita bawa as simple as kita bawa halia lah, dan halia tu pula dah start ada root, dia dah start macam nak bercambah macam tu. Itu memang pantang larang sangat lah kalau di Australia. Apa-apa yang start bercambah tu kira dia punya bio-threat kepada negara dia. Kalau kita declare kata kita tak bawa bahan itu, bila dia check dan dia dapati kita bawa bahan tu, we can be fined on the spot saya rasa dalam 400 lebih AUD. Saya tak rasa kita nak membazirkan duit dari segitulah. So that is in terms of immigration expectation. Dan saya rasa sebelum lepas, as usual, kita macam orang nak pergi umrah, pergi haji, pastikan kita bawa ubat-ubatan kita. Dan kalau misalnya we are on
doctor supervision, kita dapatkan surat doktor mengatakan bahawa kita bawa ubat-ubatan tersebut. Sebab sebenarnya ubat-ubatan ada yang tak boleh bawa, ada yang boleh bawa. Jadi yang tak boleh bawa tu pastikan kita dapatkan surat. Dan saya hari tu saya dapatkan surat daripada itulah UMPSA ni. I think we are very accommodative and very helpful. Saya dapatkan daripada pegawai perubatan di klinik UMPSA saja. Lepas tu perkara ketiga ni sangat-sangat penting yang saya rasa saya nak share kat sini, keperluan kerja. Obviously kita akan bawa laptop, kita punya tablets, kita punya connectors, universal adapters and so on. Kenapa saya highlight benda ni? Sebab kalau kita tak ada ni di luar negara, obviously it's quite expensive. Kalau kita lihat dekat sini, walaupun macam kes saya diberi satu stesen untuk saya bekerja di QUT dan saya tak perlu pun sebenarnya nak bawa laptop, tablet whatsoever sebab everything is ready for me. Connectors pun sebenarnya saya bawa banyak-banyak, sebenarnya tak pakai because the campus is so well designed and very efficient digital campus such that you don't need all your adapters. Cuma yang saya nak highlight kat sini ialah sama ada staff UMP aware ke tidak tentang kita ada, tak pernah saya masuk universiti, saya tak tahu universiti lain ada ke tak, kita ada telefon yang menggunakan, untuk staff UMP, telefon yang menggunakan internet, Time Voice. Ramai tak yang install Time Voice ni di phone masing-masing? Walaupun bila Time Voice ni diperkenalkan di UMPSA, saya install di laptop dan juga saya juga install di phone. Tetapi beberapa kali bila saya pakai talian Time Voice ni untuk buat call, kadang-kadang dia stable, kadang tak stable. Jadi most of the time kita akan pakai kita punya own phone line ataupun kita call menggunakan WhatsApp call dan sebagainya lah. Jadi kenapa saya nak highlight Time Voice ni? Sebab kita tahu untuk kita berhubung dengan ahli keluarga, even dengan kita punya universiti waktu kita berada di luar negara, kita boleh je guna WhatsApp sebenarnya. Ataupun kita boleh je guna medium-medium yang lain. Tetapi ada time-time kecemasan yang maybe kita perlu buat call daripada luar negara, international call, kepada talian tetap. Dan kita tahu call kepada talian tetap daripada luar negara, kita tak boleh buat melalui WhatsApp call. Macam kes saya, apa yang berlaku ialah kes anak saya hilang dia punya SIM card. Waktu dia repair dia punya phone, dia hilang SIM card. Jadi pihak Maxis tak benarkan, walaupun saya dah tulis email, dah macam-macam lah saya buat. Dia wajibkan saya untuk call pihak Maxis kerana saya principal. Only then my daughter will be able to get her SIM card again. Jadi waktu tu saya contact pihak PTMK UMPSA. Sekarang ni kita tahu dijenamakan sebagai DTEC. Saya tanya kalau saya buat call pakai Time Voice ni saya kena charge ke tak? Dia kata sepatutnya tak, sebab Time Voice yang UMPSA bagi kemudahan ni pada kita semua menggunakan talian internet saja. Jadi saya call pihak Maxis dengan menggunakan Time Voice. Dan satu lagi kes emergency yang saya hadapi masa saya di Australia ialah bila saya punya credit card was blocked bila saya nak beli something. Jadi the only way to find out kenapa kad kredit saya kena block dan sebagainya, saya perlu call pihak bank untuk tujuan itu. So all I'm saying is that bila bila kita ada kemudahan ni, bila kita nak keluar negara, saya rasa perlulah kita memanfaatkanlah kemudahan yang kita ada, which is very special to UMPSA staff. Dan satu lagi saya rasa sebelum lepas kita dah arrange kita punya temporary accommodation, it can be the hotel ataupun kalau kita ada kawan. Cuma kalau siapa yang nak pergi ke Australia, bersedia kerana Australia menggunakan sistem viewing bila kita nak sewa rumah. Saya kena highlight perkara ni sebab mungkin ada yang nak ke Australia. Jadi
kalau siapa nak ke Australia, sebenarnya sebab Australia dia ada housing crisis. Jadi kalau macam saya ke UK dulu senang, saya tiba sana, saya duduk hotel 2-3 hari, dalam 2-3 hari tu saya cari rumah, saya boleh dapat rumah dan terus boleh sewa. But not for the case of Australia, di mana sebelum saya pergi lagi saya dah cari rumah tak dapat-dapat, dan sebenarnya setiap proses untuk nak sewa rumah di Australia, kita kena view dulu melalui agent, dan lepas view baru kita mohon. Lepas mohon, kita kena tunggu 2-3 bulan ataupun sebulan paling minimum sebelum kita dapat tahu sama ada permohonan kita tu berjaya ke tak. So you bayangkan, bagi yang ke Australia kadang-kadang 3 bulan pun belum dapat lagi accommodation. Jadi this is something that we need to think about bagi yang nak ke Australia. Lepas tu sebelum kita pergi, as usual, aktifkan, ada typo kat situ, aktifkan kad bank untuk penggunaan luar negara, untuk kita keluarkan duit dan sebagainya. Kenapa saya buat ni? Sebabnya di Australia, kalau kita pakai credit card, we will be charged extra, which is quite a lot actually. Tak seperti di Malaysia sebab tiba-tiba kat sana memang kita rasa Malaysia ni memang syurga lah. Sebab ramai sebenarnya kita punya lecturer yang datang daripada luar negara. Kalau kita tanya why are you in Malaysia, normally especially those from Philippines, they said that Malaysia is heaven lah. So kalau kita lihat even dari segi penggunaan kad kredit kat Malaysia memang tak kena bayar apa-apa. Tetapi kalau macam di Australia, kita guna kad kredit memang kita kena bayar extra. So most of the time saya aktifkan saya punya kad dan saya ambil cash hanya sebulan sekali saja, enough for me to spend. Dan obviously kita perlu ada cash dekat luar negara lah. Dan siapa yang pakai QR saya tak pasti macam mana, but it has to do with the security of your bank account as well. Dan selepas itu saya rasa kita just sebelum berlepas, obviously saya rasa perkara ni semua orang tahu, pastikan komitmen dan juga urusan kerja dan juga keluarga kita di Malaysia kita dah uruskan dan selesaikan lah. Okay. Dan bila kita tiba di universiti di mana kita nak jalankan kita punya sabbatical, obviously waktu kita sampai kita akan beli SIM card seperti biasa, kita beli kita punya travelling pass. Kalau di Australia kalau di Brisbane kita beli Go Card, dia macam touch and go lah. Lepas tu kita perlu ada map lah dan sebagainya. Dan selepas kita dah duduk, saya rasa lebih elok lah hari pertama lagi, bila kita dah ada travelling pass, kita dah ada SIM card, kita dah ada map, kita cari kedai, okay, ataupun cari provider yang menjual insurans kesihatan. Kenapa saya tak beli insurans kesihatan ni di Malaysia? Sebab sebelum saya pergi sebenarnya saya dah survey insurans kesihatan untuk saya berada di Australia, dan juga saya dah survey juga provider-provider di Malaysia yang boleh yang boleh memberi insurans kesihatan kepada saya lah sepanjang tempoh saya cuti sabbatical. Tapi saya dapati dia punya kos dia sangat-sangat mahal. Walaupun insurans kesihatan ni kos dia ditanggung penuh oleh UMPSA, tapi nak kata penuh pun macam tak juga, sebab saya rasa nanti dalam surat kelulusan akan dinyatakan berapa kos health insurance yang dibenarkan. Jadi bila saya tengok dia ada ceiling ataupun ada cap, jadi saya kena hati-hatilah insurans yang saya nak beli tu, saya kena pastikan yang harga dia tidak melebihi daripada apa yang diluluskan dalam surat kelulusan yang kita dapat daripada HR. Jadi apa saya buat ialah tiba di Australia, saya beli saya punya insurans kesihatan dengan Bupa, dan insurans kesihatan yang saya beli untuk 5 bulan hari itu hanyalah dalam lebih kurang 5 hingga 600 Australian dollar. Dan saya bayar secara one off saja. Cuma kat sini saya nak pesanlah, kalau siapa yang bayar secara one off, nanti dia akan minta kita bayar melalui kita punya kad, dan oleh kerana saya guna credit card saya, jadi sebenarnya lepas 5 bulan tu dia keep on charging, so you have to be very careful when you give your credit card, bila you nak sign you punya document and so on, yang dia charge you secara one off saja.
ataupun you nak bayar bulan-bulan, is up to you lah. Lepas tu baru kita lapor diri dan kita buat appointment dengan kita punya supervisor. Kita akan buat kita punya staff card dan kita akan activate kita punya access to university facilities, including the library, email and so on and so on. Dan selepas itu saya rasa we have to do our own self orientation to the university. Ini adalah desk yang diberi kepada saya. Saya ambil desk nombor 2. Ada 4 orang dalam bilik ni dan kalau kita lihat dekat situ ada 2, saya pun tak biasa sebenarnya bekerja dengan 2 dua monitor. Rupanya dekat sana budaya dia semua staff memang ada 2 monitor untuk you bekerja dan you have all the basic facilities for you to do your sabbatical leave. Bila kita sampai, once we settle down, we have to fill in what we call borang lapor diri semasa cuti sabbatical untuk menyatakan address kita dan sebagainya lah. Okay. Once kita dah settle down dengan kita punya tugas harian, kita akan buat kita punya cuti sabbatical mengikut sebenarnya perancangan yang kita dah apply masa kita buat permohonan e-com. Tetapi bagi kes saya, masa saya minta pihak universiti di Australia untuk keluarkan official letter tu, apa saya buat ialah saya hantar saya punya actual permohonan e-com kepada supervisor saya. Jadi supervisor saya sebenarnya sebelum saya pergi dah aware yang ini adalah aktiviti cuti sabbatical yang saya nak buat. Dan apa yang UMPSA luluskan. Saya rasa beruntung sebab supervisor saya telah membuat satu perancangan yang sangat rapi, match dengan kelulusan UMPSA dan juga aktiviti yang saya rancang. Sebab tu saya kata kat sini, saya bila tiba di QUT, saya ikut perancangan cuti sabbatical terubah suai. Maknanya perancangan saya yang diluluskan oleh UMPSA dan juga apa yang dirancang oleh pihak QUT. Dan kalau lihat dekat sini, ini adalah dokumen pertama yang saya dan supervisor saya duduk bincang pada temu janji yang pertama. Ini dokumen ni supervisor saya yang sediakan dan supervisor saya ialah Profesor Les Dawes ni. Dan ini adalah perkara-perkara yang dia cadangkan untuk saya buatlah. Untuk saya mengajar 2 lecture untuk dua subjek ni. Lepas tu research collaboration saya perlu bincang dengan siapa. Dan topik yang saya nak buat tu which is authentic assessment tu saya nak connect dengan which professor, which lecturer dan sebagainya. Dan juga kalau kita lihat dekat sini supervisor saya dah rancang dalam masa 5 bulan tu not only siapa orang yang saya perlu jumpa, bincang dan sebagainya, how to fill in the 5 months tu. Saya juga diberi reading resources yang berkaitan dengan cuti sabbatical saya. And it's a very long reading resources yang sebenarnya sangat beneficial to myself lah. Dan selepas itu, obviously once kita dah first meet dengan kita punya supervisor, saya tak rasa dia pun menganggap diri dia supervisor. Sebab bila kita pergi cuti sabbatical, supervisor kita tu sebenarnya adalah colleagues, kita punya colleagues. So they respect us as visiting. In fact, kalau you all perasan, dekat dalam saya punya staff card tu dia tulis saya adalah visiting professor kat situ. So they don't treat us as kita as his subordinate, tetapi dia mengangkat kita sebagai visiting professor sama saja dengan mereka. Satu perkara yang saya juga lupa actually nak bagi tahu ialah masa kita mohon in fact sebelum kita isi permohonan kita dalam e-com, masa kita hantar email kepada potential supervisor kita tu, kalau you perasan saya ada tanya pada potential supervisor saya sama ada kalau saya pergi sabbatical di universiti dia, adakah kita kena bayar bench fee ke tidak? Saya rasa ini penting.
Sebab kita kena bagi tahu dengan pihak HR sekiranya ada bench fee dikenakan sepanjang kita cuti sabbatical. Bench fee ni can be quite, bench fee ni kira macam yuran lah. It can be quite expensive, tetapi macam kes saya di Australia, saya tidak dikenakan sebarang bench fee langsung. Jadi maknanya saya pergi menggunakan dia punya facility di QUT tu for 100% FOC, free of charge. Dan sepanjang cuti sabbatical ni, this is how, saya just tunjuk contoh je lah. Macam mana saya pantau cuti sabbatical saya, sebab saya tahu saya ada KPI to fulfill. Ini adalah perancangan cuti sabbatical yang terubah suai yang saya tunjuk tadi tu. So saya pastikan sama ada saya dah buat perkara 1, perkara 2 dan sebagainya. Saya dah jumpa orang-orang yang sepatutnya saya jumpa as what my supervisor has told me. And also tadi saya ada mention tentang reading very long reading list yang telah pun diberi oleh supervisor saya. Dan kalau kita lihat kat sini, anybody who need to do engineering education will be very what we call highly recommended to go through all these papers lah. So apa saya buat ialah saya rasa 50% daripada paper ni saya dah baca dan saya dah tengok, dan the rest tu saya download untuk rujukan ni. Sebab kita tahu kalau kita pergi sabbatical, one of the thing yang saya sangat-sangat suka tentang cuti sabbatical di luar negara is access to the resources and access to the library, kerana resources mereka memang sangat-sangat rich, dan nak cari paper tu memang sangat mudah, sangat-sangat mudah. Dalam masa yang sama, saya juga pantau saya punya cuti sabbatical melalui saya create sendiri saya punya log. Ini adalah saya punya own log system saya. Saya copy saya punya detail, personal detail di QUT punya webpage sebab saya dah jadi staff. Lepas tu dalam masa saya tulis ada dekat situ hari ni saya buat apa, lepas tu jadi apa saya punya output daripada minggu tu. So saya akan pastikan setiap minggu mesti ada output dan juga outcome yang saya dah alignkan ataupun saya dah masukkan sebagai milestone supaya cukup 5 bulan semua hutang-hutang saya yang dinyatakan dalam surat kelulusan tu selesai. Sebab apa Sebab satunya yang membuatkan saya worry ialah kalau kita tak capai KPI satu, bagi yang ada peluang nak pergi cuti sabbatical selepas ini, maknanya kalau yang for young staff, katalah you baru umur katalah 30, maknanya you punya peluang untuk pergi cuti sabbatical ada banyak lagi lah kan kotanya. Kalau KPI tak capai, dia akan menjejaskan you punya next permohonan. Satu. Yang kedua, yang paling saya takut ialah kalau KPI tak capai, pihak universiti berhak sebenarnya untuk activate kita punya contract. Bila kita kata activate contract tu maknanya ada breach in contract. Bila kita tak capai KPI, kita mungkin boleh diarahkan untuk membayar semua kos yang digunakan bagi tujuan cuti sabbatical, maknanya the monthly allowance, pakaian panas dan sebagainya. So saya worry lah, saya tak nak penjamin saya susah. So saya pastikan saya keep track of all my milestones supaya KPI saya tercapai. Lepas tu dalam masa yang sama, obviously cuti is not a cuti kalau kita tak buat aktiviti sampingan. Contohnya saya memang daripada awal lagi have the intention untuk buat benchmarking. Apa yang saya benchmark ialah satu, the teaching and learning punya facilities. Yang kedua ialah dia punya staff training program. Saya memang nak tengok apa university program yang they all offer. Saya nak tengok basically all the system lah. Sebab tu saya menggunakan pendekatan imersif bila saya buat cuti sabbatical ni. Dan juga because kita adalah staff, bila kita cuti sabbatical kita attach kepada fakulti tu, therefore kita juga sebenarnya akan dijemput we gonna be invited into their meetings, into their workshop,
into their seminars and also industry collaboration. Jadi saya attend lah juga dia punya faculty meeting, dia punya workshop, dia punya industry collaborations and so on and so on. So everything semua saya attend sepanjang cuti sabbatical. Dari segi aktiviti sosial, obviously saya join, tak adalah ramai sangat Malaysian di Brisbane tapi saya juga join contohnya Islamic Community, saya join kelas tafsir setiap hari Ahad dan obviously kelas tafsir di Australia sangat-sangat berbeza dengan pendekatan kelas tafsir di Malaysia lah, which is quite interesting. So dalam masa yang sama, kalau kita lihat dekat gambar yang sebelah kanan ni, I was very lucky enough for the faculty, saya punya supervisor. So untungnya kalau supervisor kita tu adalah dekan kepada school itu contohnya, sebab kenapa? Sebab dekan ni dia ada power lah untuk bagi you kemudahan dari akses dana dan sebagainya. So saya telah disponsor oleh pihak School of Engineering untuk attend 5 days winter school workshop yang kebetulan pada ketika itu diadakan di Brisbane. Originally it was supposed to be in Sydney. Walaupun winter school tu pada asalnya dijangkakan akan dilakukan di Sydney, supervisor saya dah bagi tahu, I will sponsor you to this winter school in Sydney and so on and so on. So I was lucky to not only saya pergi ke QUT tak ada bench fee, tapi dalam masa yang sama saya dapat free workshop ataupun training untuk macam mana nak jalankan penyelidikan dalam engineering education up to publication lah. Saya tak rasa kalau saya pergi ke QUT ni, kalau saya tak pergi ke winter school ni, saya boleh publish dan memenuhi saya punya KPI. So I am really grateful for that. So ini adalah sebahagian daripada saya punya collection sepanjang saya lakukan aktiviti benchmarking ni. Kalau kita lihat sini adalah typical classroom dan juga facilities untuk pelajar di QUT, dan kalau kita lihat this is a typical lecture hall yang sebelah kiri bawah ini typical lecture hall, dan ini adalah ruang-ruang di sebelah atas ni pula, sebelah atas kiri ni adalah ruang-ruang di mana pelajar boleh menunggu sementara lecture belum bermula, ataupun they can actually spend time to discuss, to relax and so on and so on. Dan typically yang di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan ni adalah, dia bukanlah cubicle tapi dia macam ada satu space yang banyak sebenarnya ada di QUT untuk sebenarnya setiap kumpulan kalau student buat assignment, they can actually share whatever material that they would like to share. And also very typically cubicle ni digunakan oleh pensyarah bila pensyarah meet with the student. Normally they use this kind of setup yang banyak sebenarnya available, bukan saja di library tetapi di luar-luar di almost all spaces lah dekat QUT tu. Sebab saya kata QUT ni dia punya konsep digital campus dia very strong. Selain daripada itu, dekat tempat saya buat sabbatical tu sebenarnya ada banyak lagi universiti lain. Salah satu universiti yang terkemuka ialah University of Queensland, UQ di St. Lucia. Saya juga pergi ke UQ untuk benchmark dia punya learning spaces and so on and so on. Dan juga saya pergi, saya rasa University of Griffith is also very near, tetapi saya tak benchmark University of Griffith. Tetapi ini adalah sebahagian daripada learning spaces di St. Lucia. And if you look, the setup is totally different daripada QUT. QUT is a modern setup, highly digital campus. Tetapi UQ lebih macam universiti awam lah. Dia lebih traditional kind of university. Dan kalau kita lihat bangunan dia pun bangunan yang sangat cantik lah. Macam historical sikit. Dan sebelah kiri tu adalah cubicle bagi student untuk mereka belajar. It can be a single cubicle, it can be a cubicle where they can do collaborative work without actually making noise and affect others.
Dan ini adalah sebahagian daripada staff training development yang saya attend. Ada banyak lagi yang saya attend sebenarnya. Tujuan saya attend ni sebab saya nak tengok apakah perbezaan antara training teaching and learning di Malaysia dan juga training teaching and learning di Australia. Obviously pendekatan dia sangat berbeza. Kalau di Australia, sebelum kita nak pergi apa-apa training, kita perlu kita perlu daftar. Once kita daftar, kita akan dapat akses kepada e-learning platform. And wajib untuk kita belajar secara online dahulu, modul tu secara online, baru kita boleh pergi kepada face-to-face session. Tapi kat Malaysia kita biasanya kalau kita pergi training, kita just daftar, lepas tu kita pergilah hari kejadiannya. Tetapi saya rasa masa saya di Manchester pun, approach training di mana kita perlu go through the online material dahulu, baru kita pergi face to face is common and it has been around for quite some times now. Jadi face to face session kita sebenarnya tak panjang, dalam setengah hari maksimum. Tetapi yang modul online ni normally kita akan ambil, kalau kita nak cepat habis lah, kita kena sit one whole day, just go through the online module sebelum kita pergi kepada face to face session. Only after we completed both face to face and also online session, barulah kita dapat certificate of completion. Dan selain tu, sebab fakulti saya next to Faculty of Business, dan kebetulan masa cuti sabbatical saya telah diminta untuk mengajar subjek baru iaitu Entrepreneurship for Technologies. Walaupun saya ada sikit sahaja background on entrepreneurship, waktu saya mengajar tu saya terpaksa learn a lot. Tapi saya beruntung sebab QUT is also a university yang sangat menekankan entrepreneurship, and they have a lunch hour, they call it master class. Dan master class ni actually being handled by practitioner, maknanya alumni QUT yang telah menjadi entrepreneur yang very successful. So I was lucky to join this master class from time to time. Therefore it helped me to design saya punya subjek entrepreneurship yang saya ajar waktu saya cuti sabbatical, dan improve the whole curriculum tu lah. Mungkin tadi saya lupa ada nak cakap tentang adakah waktu cuti sabbatical kita perlu mengajar, sedangkan tadi konsep cuti sabbatical tu ialah for us to take a break. Yang ini saya tak kata dia adalah satu penetapan. Saya rasa dia berbeza from case to case. Dan juga mungkin mengikut fakulti, sebab dalam garis panduan tidak dinyatakan bahawa kita perlu mengajar waktu cuti sabbatical. Sebabnya cuti sabbatical tu is like a gap session for us. Tetapi kalau di institusi lama saya, waktu kita cuti sabbatical memang kita tak ada teaching load langsung, kita tak mengajar. Sepanjang kita cuti sabbatical, kalau 9 bulan lah kita tak mengajar. Kalau 5 bulan lah kita tak mengajar. Kita tak attend meeting kita sebab kita tengah cuti sabbatical. Walau bagaimanapun, bila kita kata kita tak mengajar, disebabkan oleh kita punya tugas hakiki sebagai ahli akademik. Mengajar tu wajib. Jadi kita kena pastikan with negotiation dengan fakulti ataupun jabatan, kita kena pastikan bahawa kita fulfill kita punya teaching load. Bila saya kata kita fulfill teaching load ni, maknanya kalau kita decide, kalau di institusi lama saya, kalau kita decide untuk, memang semua orang sebenarnya tak mengajar waktu cuti sabbatical, dia akan selesaikan dia punya teaching load tu, KPI teaching tu, katalah kita setahun kita kena mengajar so and so subjek, 3 subjek ataupun 2 subjek, kita buat sebelum kita cuti sabbatical ataupun kita capai kita punya teaching load tu selepas kita balik cuti sabbatical. So this need to be negotiated with kita punya fakulti ataupun with kita punya authority lah. Tetapi macam kes saya hari tu, fakulti telah bersetuju untuk buat penetapan waktu saya cuti sabbatical, saya mengajar 1 subjek. Jadi saya tak proceed sajalah dan saya akur. Dan salah satu subjek yang saya dapat ialah subjek entrepreneurship, dan luckily saya ada support lah waktu saya berada di
QUT Australia. Dan sewaktu buat sabbatical juga, walaupun saya punya sabbatical adalah research kategori ya, research track, saya rasa rugi kalau kita attach kepada universiti kalau kita tak immerse diri kita dalam teaching and learning. Kalau kita tak immerse, kita tak tahu macam mana facility lecture hall ataupun macam mana mengajar di luar negara. So saya telah diberi peluang oleh QUT untuk mengajar 2 subjek, tapi bukan penuh. Saya ambil 2 lecture. Satu lecture berkaitan dengan geotek dan satu lagi, dua-dua sebenarnya lecture berkaitan dengan geotek tetapi 2 kelas yang berbeza. Satu ialah AGB 473 dan satu lagi AGB 270. Although student-student saya ni semua Mak Saleh, however they are very supportive bila in fact they are excited bila dia dapat lecturer daripada luar negara untuk ajar dia dalam sesi-sesi yang tertentu. So I think the experience is quite rewarding. The fact that the students are very appreciative and also very supportive of the lecture given to them lah by us. Dalam masa yang sama, saya juga pergi meninjau-ninjau dan juga saya pergi tengok lab sebab saya dalam bidang geotek, jadi saya tengok lab geotek. Saya tengok lab geotek, saya tengok apa peralatan yang mereka ada, apa peralatan yang kita tak ada di UMP dan macam mana dia design dia punya lab, dia punya set up, the housekeeping, the scheduling and so on and so on. So there's a lot of lesson learned bila saya berbincang dengan dia punya technician dan kita dapatlah tricks and tips macam mana bila kita nak handle student yang ramai, therefore kita tak cukup alat dan sebagainya. Semua tu kita boleh dapat daripada kita punya perbincangan bersama dengan lab technician. Dan salah satu equipment yang tak ada di UMP ialah yang kecil di sebelah kanan dalam gambar yang paling kanan tu, which is untuk buat water content test tu, kita boleh dapat result yang serta-merta. Dan saya harap ini adalah salah satu equipment yang maybe UMP can consider to purchase lah. Dan daripada segi lab setup, saya rasa di Australia one thing, safety is never compromised. Dan kalau kita lihat dari segi dia punya design and also how it ensure good ventilation semua-semua tu is something yang kita maybe boleh terapkan di makmal-makmal di UMP. Dari segi sabbatical outcome untuk mencapai KPI, ini adalah KPI yang ditetapkan oleh saya oleh pihak UMPSA menurut surat kelulusan. Obviously tadi pada awal-awal saya ada sikit bagi clue macam mana KPI ini diformulasikan oleh pihak HR dalam surat kelulusan. Satu ialah KPI itu datang daripada apa yang kita sendiri tulis dalam permohonan dalam e-com tu. Yang kedua ialah kalau kita ambil track penyelidikan, KPI penyelidikan dalam grant aktif tu juga mungkin akan dimasukkan di dalam KPI cuti sabbatical. Jadi bagi kes saya, memang KPI, salah satu KPI grant adalah menghasilkan journal paper. Dan Alhamdulillah saya dah pun bentang minggu lepas di UTP journal paper ni. Setelah saya review paper ni, bukan daripada komen-komen reviewer daripada international conference ni lah. Saya sebenarnya improve a lot dari segi penulisannya hasil daripada saya present saya punya draft paper ni kepada engineering education community di QUT untuk saya dapat feedback. Dan juga masa saya pergi winter school, saya sebenarnya dalam winter school tu the trainers tu adalah editor dan juga penulis-penulis yang terkenal lah di Australia, yang sama-sama join winter school tu. Dan saya dapatkan khidmat daripada mereka untuk mereka review paper saya dan advise saya apa yang tak cukup dan what else yang saya perlu buat untuk saya perbaiki saya punya education research work saya.
Dan daripada feedback yang saya dapat tu, daripada komen-komen yang dia dapat tu lah, baru saya betulkan, buat correction saya punya paper, dan eventually saya present di UTP minggu lepas. Dan satu lagi yang saya buat sewaktu saya cuti sabbatical lah, saya cuba gagalkan diri saya untuk come up with another paper, walaupun dia bukan Scopus, tetapi saya cuba hantar ke jurnal, salah satu jurnal UMPSA daripada fakulti saya, dan juga dalam masa yang sama salah satu KPI saya ialah untuk menghasilkan modul dan ini adalah second draft modul yang saya hasilkan selepas saya habis cuti sabbatical. In fact, semasa saya habis cuti sabbatical. Itu adalah sebahagian daripada KPI yang ada dalam surat kelulusan ataupun apa yang kita sendiri dah nyatakan, kita dah commit, the intention KPI kita. Tetapi bila kita pergi cuti sabbatical, sama ada dalam ataupun luar negeri, saya pasti kita akan dapat apa yang kita namakan sebagai intangible KPI. Nilai-nilai ataupun output yang sampingan yang kita dapat. Masa saya di Australia, sebab itulah saya pilih Australia sebenarnya kali ni. Sebab apa? Sebab saya tak pernah sebenarnya faham tentang orang-orang Australia, who are they, bagaimana mereka, what their English like, what their culture like, and so on and so on. Dan saya beranggapan bahawa Australia ni dia macam UK lah, ramai mak saleh and so on and so on. Tetapi bila saya pergi sana sebenarnya, the Australian sebenarnya are very diverse, multicultural country. Saya ingat Malaysia dah cukup multicultural dah cukup diverse. Rupanya bila saya pergi Australia, saya lagi terkejut. Dia punya diversity dia lagi besar. Dia punya, the Australian are originally kebanyakannya daripada, saya tak tahulah, daripada UK, daripada Scotland, daripada pelbagai-bagai negara. Dia punya original people adalah orang yang di sebelah kanan atas ni lah, the Aborigines. Dan disebabkan oleh diversity ni, saya notice lah masa saya di QUT, setiap kali bagi lecture, meeting, apa saja occasion, mereka akan baca acknowledgement ni. Dia wajib bagi apa-apa occasion, first slide mesti slide yang biru. Slide yang biru belah kiri bawah ni. Di mana mereka perlu acknowledge the traditional owners of the land di Australia itu. So bagi saya perkara ni macam wow, satu wow lah bagi saya, sebab kalau Malaysia ni kita tak pernah lah pula kata kita acknowledge orang-orang asal tanah Melayu dan sebagainya. Tetapi saya dapati bahawa tradition ini ataupun nilai ini menyebabkan the Australian, the current Australian now yang berada di Australia tend to respect each other and tend to not to macam satu-satu bangsa tu ataupun satu-satu kaum tu macam more special than others. Sebab bila mereka baca traditional acknowledgement ni, it as if telling us that we are not the original people, we are here to contribute to Australia. So saya rasa ni macam satu perkara yang baru lah bagi saya, yang dapat bantu kepada, saya tak tahulah, kesepaduan or whatsoever di Australia, but I think this is something yang new. Kalau di Malaysia kita ada tanamkan semangat kesepaduan dan sebagainya melalui macam-macam lah, melalui sukan lah dan sebagainya, tetapi kalau di Australia memang kita kena sebut benda tu. Yang kedua, intangible ataupun take home points semasa saya di Australia ialah, satu ialah obviously lah dia punya campus. Campus dia sangat digital, sangat student centric, dan yang paling saya suka ialah sangat human centric. Bila saya kata human centric, maknanya there are plenty of places for you to do your work, for you to sit down, for you to relax. Semualah ada dekat situ. In fact, kalau saya pergi contohnya ke fakulti, saya tak perlu bawa laptop saya dan saya punya gadget-gadget pun tak apa, sebab everywhere you go, sebenarnya there are computers around, there are facilities around for you to do your work, even for 5 minutes, even for 10 minutes.
Dan kalau kita lihat dari segi teaching and learning pula, dia punya facility dia very integrated, the university system. Semua lecture, bila kita bagi lecture, mereka menggunakan Echo 360 system. Saya rasa this is a system yang saya pernah come across masa saya di Sirel dulu, tapi saya tak tahu how does it work and what are the facilities. Tetapi Echo 360 ni basically bila kita bagi lecture, automatically lecture kita tu akan direcordkan dan akan connect to LMS, dan student yang tidak hadir dan sebagainya akan boleh lihat lah exactly as if dia berada dalam lecture itu. So that is what Echo 360 system is all about lah. Dan setiap lecture hall ni kalau kita lihat, kita boleh pilih lecture hall tu dalam sistem universiti mereka, dan setiap lecture hall yang kita pilih tu sebenarnya dah adalah senarai dekat sini what are the facilities available for that particular lecture hall and so on and so on. Dan satu lagi take home yang saya rasa sangat saya teruja ialah kalau kita lihat dekat sini kita selalu isi lah bila kita mengajar bagi lecturer, kita tahu kita kena isi dan kita perlu design kita punya subjek tu mengikut keperluan MQA ataupun keperluan ETEC, EAC dan sebagainya. Dan kita selalu isi macam table 4 COPA ni, COPA table 4. Maknanya setiap topik tu dia ada setiap minggu kita ada lecture, tutorial, practical. O tu ialah others. Okay. Tetapi kalau di Malaysia, kita lihat kita ada table 4 COPA ni, area 10 ni, distribution of SLT ni. Tetapi kita tak fully laksanakan setiap topik ataupun setiap minggu tu dengan urutan lecture, tutorial, practical. Lecture, tutorial, practical. Tetapi apa yang saya dapati di QUT, memang setiap minggu akan ada lecture, tutorial, practical. Lecture, tutorial, practical. Minggu satu punya lecture, tutorial dia akan keluar pada minggu kedua. So students have 1 week gap untuk absorb the lecture material, dan mereka akan ada tutorial bersama dengan tutors. Normally these tutors are not postgrads, they are actually, they call it session members. Session members ni memang orang yang ada doctorate yang mengambil kelas-kelas tutorial. So basically dalam kelas tutorial, student will be highly supported on problem solving. Jadi lecturer bila bagi lecture, dia tak perlu tunjuk banyak sangat contoh problem solving, sebab problem solving tu dibuat waktu kelas tutorial yang akan dijalankan oleh tutors, paid tutors. Dan lepas tu baru student akan pergi kepada kelas praktikal, normally sama ada di makmal ataupun di makmal-makmal komputer lah. So saya rasa ini sesuatu yang walaupun saya pernah experience sistem ni for quite some times dulu, tetapi di Australia I really witness that the LTP is fully implemented as what it says in COPA table 4. So something yang berbeza. Dan selain daripada itu, saya rasa perkara yang saya nak towards the end ni, yang saya nak cerita sikit tentang obviously the facilities, as I mentioned, dia sangatlah supportive to their students and it's very student centric. Kalau kita lihat kat sini memang ada banyak lah space untuk, kalau kita lihat yang sebelah kiri ni adalah ruang menunggu pelajar sementara nak masuk kelas, sebab tepi-tepi tu semua dia punya lecture hall. So depan lecture hall ni ada banyak spaces untuk student just quickly do their work and so on and so on. Dan di setiap fakulti akan ada, kalau kita lihat di sebelah atas ni, yang belah tengah ni akan ada pantry yang seluas-luas gitu, yang sebenarnya boleh digunakan oleh staff, postgrad student dan juga student, sebab budaya di Australia, because everything is expensive, budaya kita di sana ialah kita akan bawa bekal. Jadi bila kita bawa bekal, kita perlu ada dapur untuk kita panaskan ataupun kita buat apa sajalah untuk kita makan tengah hari. Okay, so roughly that is all tentang perkongsian cuti sabbatical.
Dan sebelum kita balik, obviously kita kena tempah tiket kapal terbang, kita kena tamatkan all our insurance, bayar sewa, penginapan, bil dan sebagainya. Dan lepas tu kita kena isi borang laporan akhir. Dan bila kita sampai di Malaysia, kita perlu lapor dirilah kepada fakulti. Dan borang laporan akhir, kalau saya boleh just very quickly tunjuk borang laporan akhir saya, yang ini saya rasa kena dapatkan daripada HR lah, template ataupun borang terkini. So obviously kita bagi tahu detail kita punya cuti sabbatical, apa yang kita buat, objektif kita, lepas tu apa hasil-hasil yang kita dah capai, dan saya pecahkan hasil capaian tu mengikut typical academic practice ataupun apa yang seorang ahli akademik buat dari segi publication, lecture, tutorial, practical class, dari segi attending short courses, training or meeting, daripada research collaboration, daripada kerja-kerja benchmarking yang saya dah buat, dan juga consultation ataupun presentation yang kita buat sepanjang kita bercuti sabbatical. Dan selepas itu kita kena beritahulah apakah rancangan ataupun kegiatan yang kita nak buat selepas kita tamat cuti sabbatical. So saya rasa is that the last slide? Yes, that's the last slide. So these are some of the moments ataupun pictures yang saya